taala wabarakatuh. Okey, dengar tak suara saya? Macam biasalah. Okey, dah start ke Acik? Acik belum lagi Acik. Assalamualaikum Acik, belum start lagi, baru je berapa saat. Daniel minta tips untuk sela ubat kuat. Terima kasih. Okey. Jap. Saya nak ni betulkan balik saya punya ni. Kenapa duk rendah? Tinggi sikit. Tinggi sikit boleh. Okey. Tips ubat kuat. Apa dia ni, saya nak cerita malu nanti. Nanti saya buat satu live khas kepada ubat kuat, ubat kurus, macam tu. Macam mana nak jual ubat kuat, macam mana cara nak jual. Ubat kurus macam mana nak jual. Nanti saya bagi tahu tips dia. Sebab saya memang pernah jual ubat kuat, saya memang pernah jual ubat kurus. Kalau saya jual ubat kuat dari itu 2016. Sorry. Betul, 2016 saya jual ubat kuat juga. Jadi top agent lah. Top agent memang selalu restock juga. Saya pakai IG. Okey, saya pakai IG. Saya tak pakai Facebook. Sekejap. 4 tahun lepas. Untuk tengok fikir balik. Okey, betul. Saya pakai IG je. Ubat kuat waktu saya buat saya pakai IG je di top agent. Ubat kurus 2018 rasanya. Lupa dah. Nanti saya beritahu. Okey. Ubat kurus saya pakai IG dan juga Facebook lah. Dan juga Shopee. Okey. Sebab Shopee baru kan. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Yang mana baru join, sila macam biasa. Sila share. Okey. Dah siap share, sila tulis dekat bawah ni dan share. Okey, saya nak ramai lagi sahabat kita yang dapat belajar, dapat manfaat pada malam ni, insya-Allah. Macam biasa kita buat live setengah jam. Okey, limit sejam lah. Saya letak limit saya sejam. Kadang-kadang dia boleh pergi 2 jam tu, tapi kita letak limit lah. Sebab kalau pukul 10 kita start, pukul 11 habis. Kalau boleh pergi pukul 12, nanti korang penat pula kan. Bosan dengan saya bercakap seorang-seorang ni. Kalau suara sedap tak apa juga kan. Boleh 7 lagu. Okey, kita ada 39 orang. Saya nak ramai lagi orang. Okey, cepat-cepat share. Semoga sahabat kita yang dekat luar sana pun dapat manfaat juga daripada live pada malam ni. Okey, share. Lepas dah siap share, sila tulis dan share dekat bawah ni. Okey, ini juga adalah satu korang punya satu jariah lah. Jariah. Jika korang share ilmu ni dan sahabat korang dapat manfaat, bisnes dia okey, bisnes dia makin laju, insya-Allah dengan izin Allah, semuanya dengan izin Allah Taala. So korang juga dapat pahala. Nanti dia akan cakap, ya Allah, terima kasih kepada orang yang share live Seafood Asyari itu. Aku dapat manfaat daripada benda ni. Macam tu. Jadi korang pun kena share juga. Tekan button share dekat bawah ni. Lepas dah siap tu tulis dan share. Semalam saya ada bercerita, saya buat live tentang 3 strategi macam mana nak jana income dekat IG. Macam tu. So semalam dah cerita 2. Hari ni sepatutnya yang ketiga, tapi saya tambah lagi ada 4. Tapi saya rasa saya tambah lagi 5. Sampai 5 saya tambah. Okey. Jadi hari ni kita nak belajar 3. Saya target lah. Boleh kot pukul 10.30 habis. Okey, kita dah ada lebih kurang 50 orang. Share dahulu, cepat-cepat share. Okey. Cepat-cepat share sebab kita nak ramai lagi sahabat kita dapat manfaat bersama. InsyaAllah semuanya dengan izin Allah Ta'ala, insyaAllah. Okey, siapa yang dah siap share, tulis dan share. InsyaAllah hari ni agak interesting sikit. Sebab apa? Sebab saya nak tunjuk, ni dia. Saya dah install Allah Akbar. Apa panggil ni? Nox Player ni. Android emulator lah. So semalam saya tak boleh nak tunjuk sebab saya tak install benda Allah ni. So hari ni saya akan tunjuk macam mana kita nak buat teknik carousel. Tapi saya tak ada gambar dalam ni. Okey, macam mana saya nak ambil gambar? Okey, sementara tunggu orang share, sementara tunggu kita nak start, saya nak ambil gambar dahulu. Okey. So korang share dahulu. Share lah.
Please lah. Aduh, jap ya, boleh ke kita ambil gambar orang? Boleh download ke? Tak boleh. Tak boleh. Dia kena keluar. Okey, saya nak download gambar kucing. Gambar kucing je kan? Okey. Share cepat. Okey, kenapa dia Google macam ni? Oh, patutlah. Okey, lepas dah siap share, tulis done share. Okey. Banyak komen. Saya terlupa pandang. Tip marketing dropship sneakers. Nanti saya beritahu. Okey. Serius lah Sifu. Apa tu? Okey, saya tunggu. Okey. Dan share. Okey, terima kasih share. Okey, alhamdulillah ramai dah share ni. Okey, terima kasih. Lagi kita baru ada 62 orang. Okey, cukup 100 orang, baru saya start. Sementara tu saya nak download dulu gambar kucing ni. Ni gambar kucing selfie ni. Cantik kan? So kita save image. Apa lagi? Kucing lawak. Kucing pun buat lawak juga. Pemalas kucing, tidur je. For you. Okey, kita download dulu 10 image. Okey, lawaklah kucing ni. Okey, ambil gambar ni. Si image. Okey. Siapa yang dah buat semalam punya ni? Semalam punya kan saya ada bagi assignment kan? Assignment. Saya dah bagi tugas. Korang dah buat tak? Tugas carousel korang. Ada buat tak? Okey, siapa yang dah buat sila tulis dah buat. Dah buat cikgu. Tadi macam tu. Banyak gambar comel-comel kucing ni. Okey. Okey. Trik ni IG perlu private ke? Okey. IG jangan private sebab dia ada ni lah, dia ada dua mazhab lah. Satu mazhab suruh private, satu mazhab suruh jangan private. Okey. Kalau kita private, nanti kalau IG kita tu dah 100,000 lebih, kita boleh buat private lah. Tapi untuk permulaan jangan buat private. Sebab apa? Sebab kita nak kita punya jap, saya lama tak buka IG. Ambil iklan ni. Kau ajar iklan. Okey. Saya tak fokus dekat IG, saya fokus dekat Facebook. Okey. Kita nak supaya IG kita ni kalau kita post dia masuk dalam explore. Kalau kita tak kalau kita private, dia tak masuk dekat explore ni. Dia akan masuk dekat dekat timeline feed orang yang dah follow kita je. So sayanglah. Okey, kalau kita dah ramai follower, tak ada masalah lah, kita nak private kan. Tapi sekarang ni jangan buat private lagi. Buatlah secara orang cakap manual lah. Bukan manual, public. Okey. Kita ada 69 orang. Okey, share lagi, share cepat. Cukup 70 lah. Cukup 70 saya buat live insya-Allah. Okey. Okey, saya dah ada banyak dah gambar kucing ni. So saya boleh nak tunjuk 1 2 3 4 5 6 7 8 je. Alah. Mana lagi? Rasa dah ada banyak tadi. Okey, sekali lagi. Kita download bagi cukup 10. Koleksi gambar kucing. Elah comel. Okey, satu lagi. Lawaklah kucing. Kucing. Okey. Kita ada 73 orang. Okey, insya-Allah kita boleh start. Saya nak recap balik semalam punya teknik. Okey. Semalam teknik saya share. Kalau siapa yang nak tengok boleh tengok macam ni. Korang boleh Google kan, dekat Google ni korang tulis dekat Google ni korang tulis rahsiabusiness.com/live. 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 Okey, dekat tu ada link.
Oh, dia tak nampak bawah ni. Sekejap saya nak kecilkan dia supaya korang nampak. Okey, ni. Jadi korang tengok yang part 1 dahulu. Nanti habis je live ni, korang tengok yang part 1. Okey. Yang tu ramai orang yang suka tengoklah sebab idea baru, cara baru dan juga insya-Allah boleh maintain, boleh buatkan IG korang ramai orang follow lah. Okey, teknik dipanggil teknik carousel. Okey. So semalam saya share 2 teknik. Yang pertama adalah teknik carousel dan yang kedua teknik pattern interrupt ataupun teknik siapa ingat? Siapa ingat semalam? Cuba bagi tahu. Yang pertama teknik carousel ke carousel? Yang kedua apa dia? Pattern interrupt atau saya panggil apa teknik semalam? Nak tengok. Korang ingat ke tak? Cepat tulis. Okey. Ingat mana yang baru join, baru tengok saya buat live, boleh tengok sekarang baru 1 2 3 4. Baru 4 video kali hari ini kali kelima, hari kelima lah. Saya akan buat live setiap hari pukul 10. InsyaAllah minimum setengah jam, maksimum sejam. Okay, saya target setengah jam lah. Unicorn. Okey, terima kasih Ahmad Fadil. Okey, teknik pattern interrupt ataupun teknik unicorn. Nama dia. Okey, so kita panggil pattern interrupt, senang. Jadi, 2 teknik ni saya nak recap sekejap. Yang pertama adalah teknik carousel di mana korang kena letak 10 gambar. Sebab tu saya download gambar kucing tadi 10 kan? 10 gambar di mana korang boleh share teknik, boleh share tips, korang boleh share testimoni. Kalau korang boleh share bahan-bahan lawak, korang boleh share apa benda. Kenapa kena buat 10? Sebab kita nak bina engagement. Kalau kita letak satu gambar je, orang kadang-kadang dia tak klik. Tapi kalau dia tengok ada logo carousel tu, dia akan klik dan dia akan tengok. Dia akan tengok. Jadi saya nak tunjuk bagi orang yang macam tak tahu nak buat carousel macam mana. Okey. Yang pertama, korang kena at least ada 10 gambar lah. Tak ada gambar. Kenapa? Tak faham. Oh. Apa maksud tak ada gambar? Okey. Contohnya saya letak 10 gambar. Letak je. Comel je kucing. Okey. Kita nak letak gambar kucing mana? Saya nak pattern interrupt, nak bagi macam alah comelnya. Saya letak gambar ni lah. Dia pattern interrupt lah. Pattern interrupt. Maksudnya macam lain daripada yang lain. Tapi ni gambar ni blur lah. Tapi buat sebagai contoh lah. Okey, kat sini ditulis select multiple. Okey, pilihlah. Gambar pertama saya letak gambar kucing ni. Gambar kedua, gambar ketiga, nampak tak? Gambar keempat, gambar kelima, gambar keenam, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gambar semua. Kita boleh buat ikut turutan lah. Apa maksud Tuan Anwar tak ada gambar, kenapa? Saya tak faham. Okey. Lepas tu tekan next. Okey. Jadi filter lah. Ni atas korang lah. Korang nak letak filter apa. Next. Okey. Lepas tu write caption. Saya tak pasti dia keluar ke tak gambar. Tapi try lah sebab ini pakai emulator kan. Ini pakai emulator. Bukannya pakai phone. Okey. Saya letak tengok ini ada juga tips yang ketiga. Kita gabung sekali lah. Caption saya adalah koleksi gambar kucing lawak. Contoh kan. Allah. Kenapa jadi macam ni? Okey, jap. Saya nak tutup sekejap sebab saya nak login jap. Okey, kenapa kita kena buat teknik ni? Sebab teknik carousel ni dia menambah okey, saya tengok password jap. Sekejap ya. Aduh, time ni pula dia minta. Oh, sorry.
Okey, teknik carousel ni dia akan menambah orang untuk bina trust apabila dia dah buat engagement dengan kita. Jadi dia akan dia akan menambahkan masa orang buat engagement dalam kita punya IG. Kita nak benda tu. Makin lama orang membuat engagement dekat kita punya IG, makin tinggi orang lain pun akan nampak juga kita punya login to Twitter. Oh, saya tak tekan Twitter tadi. Macam mana nak back? Tak nak Twitter. Okey. Oh, saya tak tekan Twitter tadi. Sebab tu dia minta password tadi. Sekejap ya. Oh, apa yang tak nampak? Cuba apa yang korang tak nampak? Tak nampak, tak ada gambar, kenapa? Tak nampak, sifu blank aja. Orang lain nampak ke? Okey, orang lain nampak tak? Ni, saya punya ni. Koleksi gambar kucing lawak ni. Korang nampak tak? Cuba komen. Okey. Okey, koleksi gambar kucing lawak kan. Okey, kalau dekat orang lain nampak, Tuan Anwar tak nampak. Okey. Kalau dekat ni, okey, kalau dekat PC ni saya boleh turun ke bawah kan? Nampak? Ada orang yang tak tahu. Korang tahu kan boleh turun macam ni? Korang tahu kan? Okey, kalau dekat PC caranya kena shift enter. Okey, kalau dekat phone macam mana? Okey, orang lain nampak. Okey, tuan seorang je tak nampak ni. Okey, kalau dekat phone nak buat macam mana? Caranya adalah korang kena tulis semua ni dekat WhatsApp dahulu. Lepas siap letak dekat WhatsApp, tulis siap, barulah korang copy paste letak dekat ayat ni. Barulah dia boleh turun bawah. Kalau tak, IG dia tak boleh nak turun bawah macam tu. Okey? Koleksi gambar kucing lawak contoh. Okey. Ini kita belajar tips yang ketiga. Boleh tekan ke bawah. Saya lama tak buka IG. Oh, yang tak boleh tekan ke bawah bukan yang ni. Saya tertukar, sorry. Yang tak boleh tekan di bawahnya dekat satu lagi kan, dekat profile tu kan. Oh, thank you. Saya terlupa. Okey, koleksi gambar kucing lawak. Okey, ingat yang ketiga yang saya yang pertama saya share teknik carousel kan. Yang kedua teknik scanning tu, pattern interrupt. Yang ketiga tu penting tau. Apa dia? Always akhiri dengan soalan. Korang nak post anything soalan. Sebab apa? Kita nak bina engagement tau dengan kita punya customer, kita punya prospect. Jadi always akhiri dengan question. Contoh, koleksi gambar kucing lawak, korang tulislah. Saya nak tulis panjang-panjang. Tips ketiga adalah always akhiri dengan question. Koleksi gambar kucing lawak kan, tulislah lawaklah kucing ni gini. Dia hilang pula. Okey, last kali, korang ada kucing korang apa perangai paling lawak dia buat. Share dekat komen. Nampak tak? Kalau tak nampak pun gambar kucing, hitam je petak tu. Itulah dia jadi hitam. Mungkin sebab saya pakai emulator. Saya pakai PC lah, bukannya pakai phone. Dia kena pakai phone lah. Okey. Ini sekadar saya nak tunjuk dekat korang lah. Okey. Ingat betul, tips ketiga, always akhiri caption dengan soalan.
Setiap apa yang korang buat soalan. Kena selalu berinteraksi dengan customer. Itulah yang buatkan saya naik follower dekat saya punya Facebook dan juga IG lah. Tapi IG saya kurang, memang kurang gila, serius. Sebulan nak buka ke satu tu memang tak. Saya kurang, tapi saya rasa saya kena start balik IG. Dulu memang kuat IG dulu. Sebab saya cuba nak lari daripada media sosial sebenarnya. Saya dah cuba nak ada gap dengan media sosial. Facebook je sekarang ni. Okey. Share dekat komen. Maksudnya kalau kita buat apa-apa something kan, kita nak minta orang share juga apa dia punya dia yang dia rasa. Macam tu. Okey. Lepas tu share. Lantak nak tengok dia jadi warna hitam kan. Sayang . Hitam dah like dah. Okey. Hitam terus. Okey. Tak apalah. Saya delete gambar ni. Okey. Okey. Yang ni saya tak pakailah teknik ni. Sebab ini sekadar nak beritahu je. Sekadar nak beritahu dalam apa ni? Dalam IG je. Kalau yang ni tengok, siapa nak join personal coaching? Nak, insya-Allah. Bagaimana caranya? Nampak tak? Saya letak ada question. Nampak? Okay, kau nampak. Kalau yang ni dapat satu komen gini. Okey, siapa nak juga belajar 3 teknik baru, naikkan komen tanpa FB ad. Tapi saya tak fokus. Saya ini pun daripada personal ni. Personal pergi dekat apa ni? Inilah. Okey. Okey. Cuba tengok yang saya yang cikgu saya. Macam mana nak tekan? Apa semalam? Apa nama cikgu saya semalam? Tak ingat. Bantu saya. Alah, saya pun tak save kat sini. Astaghfirullahalazim. Saya lupa dah nama cikgu saya tu. Alhamdulillah. Terima kasih bantu. Thank you bantu. The Krisdo. The Krisdo. Sekejap. Slownya dia bergerak. Okey, The Krisdo. Inilah yang saya beritahu semalam. Dia buat konsep apa ni? Carousel. Faham? Okey. So, saya dah beritahu dah step by step. Korang boleh buat juga benda yang sama. Ingat teknik yang ketiga. Dah dekat setengah jam dah. Okey. Teknik yang ketiga adalah always tanya soalan. Always tanya soalan. Okey. Settle. Yang keempat pula. Okey. Siapa yang nak tahu teknik yang keempat? Okey. Saya rasa saya kena lajukan. Okey. Saya rasa saya kena lajukan, insya-Allah. Siapa yang nak tahu, sila tulis saya nak tahu. Teknik yang keempat apa dia? Okey. Kalau nak belajar lagi yang teknik 1, teknik 2, semalam saya share lagi deep lah. So korang boleh tengok balik video. Okey. Okey, teknik yang keempat dan juga 5 ni, ini sangat best lah. Ini sangat best dan saya nak korang gunakan teknik ini bukan untuk IG je, tapi untuk Facebook dan juga untuk korang punya bisnes lah. Okay, sebab teknik ni dia bukan merangkumi IG sahajalah. Dia merangkumi ke semua platform. Saya nak tahi, ya Allah, dia salah tulis, typo. dah delete dah. Okey. Nak tahu okey. Nasib baik dia delete tadi. Okey, kita pergi insya-Allah. Hari ni sekejap je. Saya rasa tak sampai pukul 11 kot. Okey. So korang faham kan? Yang ketiga adalah always tanya soalan. Push tanya soalan.
Kalau pergi dekat Facebook saya pun dah mulai macam slow dekat. Dulu memang setiap masa saya post dekat Facebook. Korang boleh scroll lah. Scroll dekat Facebook saya tu, korang tengok. Saya akan tanya soalan je. Dan kalau tengok komen banyak, kadang-kadang dekat 100 komen, 200 komen. Sebab kita orang suka benda macam tu. Orang suka kalau kita tak ada soalan, dia jadi macam macam tu. Tapi oleh kerana saya dah lama tak share dekat Facebook, dia jadi lemau. Saya rasa saya nak start balik lah. Ini pun saya start balik buat live kan. Ni hari yang kelima. Saya dah lama tak buat live macam ni. Azman, seafood idola saya. Okey. So kita boleh terus kepada teknik yang seterusnya, iaitu yang keempat, IG. Okey, ini secret dia. Yang ramai orang mungkin tahu tapi dia tak buat. Okay. IG dengan Facebook, dia suka sangat, suka dia je. Dia suka sangat kalau kita sebagai seller atau kita ni sebagai orang yang menggunakan dia punya platform dia, menggunakan kesemua function yang ada di dalam IG ataupun Facebook. Dia ibarat macam markah lah. Nak makin tinggi markah apabila kita menggunakan kesemua function yang ada dekat IG. Okey, contoh. Saya ajar korang buat korang share kan. Itu baru satu tips. Saya tak ajar lagi korang macam mana nak ubah kat sini kan. Ini gambar nak buat macam mana, bagi cantik, ini nak buat macam mana. Saya tak ajar lagi benda tu. Tapi kalau kita menggunakan kesemuanya, jadi dia guna IG story kan. Dia guna ada button dia apa semua ni. Okey, dia guna yang ni, dia buat macam ni, dia buat juga ada video, ini IGTV dia. Okey. Apabila kita banyak menggunakan function yang ada di dekat IG, maka point kita, markah kita makin tinggi dan kita akan dapat tempat yang orang cakap apa ni, IG akan cepat-cepat masukkan kita dalam explore. Faham saya? Maksudnya makin banyak kita menggunakan aplikasi mereka, makin tinggi markah kita untuk mereka tempatkan kita punya kedai kita tu dekat ramai orang. Sebab kita pentingnya kita adalah kalau kita IG kita berada di dalam explore ni. Selagi IG kita tak boleh masuk dekat explore, selagi itu markah kita tu rendah. Konsep dia macam tu, lebih kurang. Lebih kurang sama juga dengan Facebook. Facebook sama juga. Makin banyak kita guna function di dalam Facebook, makin tinggi kita punya Facebook akan bagi markah kat kita. Dia punya algoritma macam tu. Faham tak ni? Kan saya cakap seorang-seorang. Nak cakap kat sini macam cikgu lah kan. Makin banyak kita tolong cikgu, kita bantu kawan kita yang lain, kita kita rajin bertanya, kita rajin buat kerja sekolah apa semua. So cikgu akan lebih kenal kita. Dia akan bawa nama kita ni pergi jumpa cikgu lain. Baguslah Makcik Kiyah tu. Makcik Kiyah pula. Budak tu. Baguslah dia. Dia dia rajin, dia semangat, dia suka tolong orang. So kita bagi makan lebih kat dia. Maksudnya kat sini dia lebih kurang macam tu lah. Konsep dia lebih kurang macam tu. Semakin banyak kita guna function, semakin banyak kita guna apa yang ada dekat platform ni, semakin tinggi markah kita. Faham? Okey, faham, bagus. Jadi apa function yang perlu kita buat? Okey, antaranya korang make sure kena settlekan yang ni. Okey, letak gambar, pastikan gambar korang kena gambar power, nama pun kena tukar. Oh, yang ni kalau saya nak sebut ni kena memang berjam-jam lah, kena ajar macam apa dia nama yang paling sesuai untuk bisnes korang. Ada yang letak nama nak baca pun payah, nak tulis pun payah. Contohnya macam okey, apa haji awak? Syash. Apa haji awak? Syash. Contohlah kan. Nak haji macam mana? Cari sendirilah. Memang pening lah kan. Cuba letak nama yang senang untuk orang follow. Okey, contoh macam apa haji awak? Saya comel. Contoh kan. Orang apa pening? Comel tu COMEY ke COMMEL? Kadang-kadang rupanya dia buat comel dia COMEYYYX dekat belakang.
Kan ada orang IG macam tu kan. Jadi susah nak follow. Jadi ilmu macam ni pun saya rasa kalau buat live memang kena buat satu live untuk ilmu, untuk nama saja. Untuk ilmu, untuk picture pun kena buat live juga. Ada ke IG nama macam tu Sifu? Ada, kena carilah. Okey, yang ni pun kena buat. Ni pun saya pun dah tak buat dekat IG. Okey, dekat IG bisnes saya ada buat lah. Okey. Sekejap tengok balik. Bakini HQ. Ni wife saya yang handle lah. Okey. Macam mana yang ni, macam mana nak letak benda ni. Oops. Okey, macam mana gambar apa semua. Korang boleh tengok lah, ini IG bisnes saya lah. Tapi barang ni pun dah nak habis dah. Tak apa, saya tak cerita sangat lah yang ni. Okey. Lepas tu, apa lagi yang korang boleh buat? Banyak gila lagi dekat IG. Okey, boleh buat benda ni. Korang boleh buat gambar, video. Lepas tu korang kena buat IG story. Korang kena, okey, IG story ni ada banyak dalam ni. Okey, contoh macam ni kan. Saya tak boleh nak tunjuk sebab okey, IG story korang kena perbagaikan. Bagi nampak orang ni rasa macam best lah tengok story dia. Banyak lah story dia gini. Okey, saya nak korang buat macam ni. Alah, gambar tak malu juga gambar macam ni. Slim raya. Aduh, saya pakai kopiah tengok kot. Like jap. Jangan like. Marah bang bini saya like gambar. Okey. Dalam IG korang dekat sini adalah untuk view korang punya business. Macam saya ajak semalam Carousel kan. Testimoni korang. Okey, testimoni customer letak ke dalam Carousel dekat satu testimoni apa semua. Lepas tu apa dia ni, nak tengok IG Bakini. Okey, lepas tu macam ada testimoni apa semua ni. Ni korang buatlah teknik Carousel. Sebab teknik Carousel tu saya baru belajar. Ini IG pun IG lama. Ini saya ni tahun lepas ni. Memang ini tahun lepas ni. 15 April tahun lepas. Berapa setahun kot. Ni setahun. Ni waktu saya buat live setiap hari ni. Dulu saya buat live setiap hari. Nampak sangat I don't care my IG kan. Okey. Jadi dekat sini kita share pasal kita punya business, tapi dekat story kita nak share pasal apa? Cuba korang komen. Dekat story sebenarnya nak share pasal apa? Cuba cepat. Saya ni banyak angin lah. Tadi makan kerang rebus. Oh, sedap betul. Tu banyak angin lah. Wajar. Okey. Dekat IG story, apa yang kita nak share? Ni jom kita tengok. Oh, ni tengah live ni. Oh. Sekejap, back. Jom kita tengok IG story. Ini business. Isu semasa. Lagi kita nak share pasal apa? Dekat IG story, kita nak share pasal apa? Okey. Quote. Lagi. Pasal aktiviti harian supaya orang tak bosan sangat, asyik bisnes je. Okey, ingat. Betul. Satu betul. IG story kita boleh buat macam ni sebab dia story, dia banyak ni kan, dia banyak story ni. Kita jangan letak banyak sangat pasal bisnes dekat sini. Sebab dekat bisnes adalah kita letak mana back button. Allah, buka gambar tu. Tak alih ke keluar gambar lain. Dia lagi. Okey, tak apa. Marah. Okey. Dekat sini kita boleh share pasal bisnes je. Tapi dekat story kita boleh share macam apa ni, macam korang beritahu lah isu semasa lah, pasal apa ni, berkelah lah apalah. Dia ibarat kata dia jangan bisnes sangat. Faham tak? Jangan bisnes sangat. Sebab tetapi juga letak banyak je story. Jangan letak 1-2 je. Kena letak banyak. Letak banyak. Lebih 10. Kalau ada orang tu, jom kita tengok. Ada tak yang 30-40? Ni buat bisnes. Ni banyak sikit. Sebab apa?
Sebab orang ni dia lebih suka tengok story, lebih suka tengok dia bosan-bosan dia tengok story kan. Jadi korang macam contoh, boleh juga buat ini aktiviti juga ni, aktiviti yang korang tidak promote business direct. Okey, contohlah kalau promote business direct, ini COD dia bukan promote business direct tau. Business direct tu maksud saya lebih bukan macam ni lah, dia hard selling terus. Kalau yang ni saya suka mana yang tadi. Yang ni saya suka. Dia lebih kurang macam soft selling. Kita share benda-benda yang soft selling macam tu. Okey. Kau faham kan? Okey, kalau faham nanti korang boleh buatlah. Okey. Itu yang keempat. Okey. Yang kelima. Jom kita study yang kelima. Apa dia? Kak Warih. Lama tak jumpa Kak Warih. Okey, yang kelima adalah gambar apa tu? Tak tahu gambar apa. Okey, yang kelima ini penting. Okey, ini paling penting. Yang saya cakap korang boleh guna untuk bisnes korang boleh guna untuk Facebook, korang boleh guna untuk WhatsApp apa semua, korang boleh guna untuk kalau ada orang buat flyers kan. Lepas ni PKP dah ni kan. Saya takut sebenarnya. Okey. Flyers apa semua. Okey, so saya nak share teknik ni. Sebenarnya saya rasa saya kena buat satu live yang asing untuk teknik ni, tapi saya rasa kena tambah kat sini sebab dia adalah wow factor. Yang last sekali. Apa dia? Okey, saya rasa saya kena tutup ni, nanti korang tengok. Okey. Ini penting tau, ini penting. Ramai orang yang tak buat, ramai orang yang terlepas pandang, ramai orang yang asyik nak kejar je, asyik nak kejar duit je, asyik nak kejar customer je, tapi sebenarnya customer lari. Okey, saya nak bagi contoh, ada dua contoh. Kalau korang pergi shopping complex, okey, let's say kata bukan musim PKP lah kan, hari biasa lah kan, korang pergi, ini macam, okey, untuk teknik yang kelima ni dia lebih kepada motivasi lah, lebih kurang macam tu lah. Okey, korang dengar je yang saya bebel Okey, saya bebel sampai pukul 11 lah. Okey, dengar je lah saya bebel Okey. Kalau korang pergi shopping complex kan? Okey, korang pergi shopping complex. Korang nampak orang edar flyers. Apa yang korang akan buat? Korang akan pergi dekat dia ke? Abang, edar flyers ke? Saya nak. Abang, saya nak satu. Macam tu ke? Tak mungkin kan? Apa yang korang buat adalah korang lari. Korang cuba lari daripada dia, tak nak jumpa dia. Okey, sebab apa? Okey, ingat konsep dia adalah kerana memberi lebih baik daripada menerima. Tangan di atas, okey, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Betul tak? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi, faham tak? Memberi lebih baik daripada menerima. Okey, memberi macam ni. Ambil. Menerima macam ni. Okey. Flyers tadi, okey, walaupun dia macam konsep dia memberi, sebenarnya dia dalam keadaan menerima. Maksudnya, jom ambillah flyer aku, jom datanglah macam tu. Tapi dia tak cakap macam tu lah kan? Dia tak cakap macam tu lah. Tapi dia macam ambillah, datanglah flyer aku, macam tu. So, apabila kita memberi, apa tak? Apabila kita menerima, dia clash dengan customer yang menerima juga. Menerima dia tak boleh dengan menerima. Faham? Orang yang di tangan di bawah, dia tak boleh dengan tangan di bawah. Dia kena ada something tangan di atas, barulah ada tangan di bawah. Belajar apa hari ni? Hari ni belajar apa? Okey, memberi lebih baik daripada menerima. Betul. Sekejap, saya nak pusing. Macam mana mic saya ni? Nanti patah, menyesal saya. Okey? macam gila mic kan. Okey. Memberi lebih baik daripada menerima, betul tak? Okey, macam ni. Jika kita memberi, what you give, you get back kan? You get more. Kita bagi sedekah ke orang, so Allah akan bagi lebih lagi kan? 10 kali ganda hingga 700 kali ganda kan Allah kasih. Okey. Jadi ramai orang yang buat bisnes ni, tak kira bisnes offline ataupun bisnes online, dia banyak menerima. Faham tak? Dia banyak. Okey, menerima ni maksudnya mencari juga. Okey, sama je. Menerima mencari sama. Dia macam duduk dekat bawah.
cari-cari, dia mencari customer. Kenapa tak dia mencari menerima. Sedangkan untuk bisnes ni kita kena banyak memberi. Kita kena duduk atas ni, kita kena banyak fasa memberi. So nanti akan adalah orang yang menerima. Bila akan ada orang menerima, waktu itulah sale kita akan naik. Sale kita naik, okey, betul tak? Jadi apa syaratnya? Apa perkara perlu buat untuk kita memberi? Okey, memberi banyak definisi memberi. Ada yang memberi sedekah, ada yang memberi zakat. Itu zakat tu dah wajib lah. Sedekah tu kena wajibkan dirilah untuk sedekah. Ada satu lagi yang orang terlepas pandang, iaitu apa dia? Memberi benda percuma. Faham tak? Memberi benda percuma. Bila kita beri benda percuma, akan datang orang yang menerima benda percuma. Ramai orang tak buat. Okey, kalau tengok dekat shopping complex kan? Dekat shopping complex. Ada orang yang flyers kan? Itu dia ambil lah. Maksudnya dia suruh kita ambil. Dia bukan memberi kepada kita, tapi dia macam memaksa kita ambil dan juga, nampak tak? Okey. Di clash lah. Kita pun tak nak. Tapi kalau dia bagi free sample, kan ada kan kadang-kadang gelas kecil kan, air. Sorry, banyak angin betul lah. Okey. Saya memberi saya punya sendawa saya. Okey. Kalau orang tu dekat yang buat offline kan, dekat shopping complex kan, dia letak dia punya apa ni, air tu kan, air kecil, air yang Milo tu kan, kecil kan. Dia memberi, nampak tak? Dia memberi free. So korang agak-agak orang macam mana? Sorry lah, tak, orang akan cakap, bang, saya selalu yang air free yang yang air free yang saya selalu macam ni. Korang macam mana? Korang tak nak lah, sorry lah, saya puasa. Saya puasa sunat setiap hari, setiap masa. Adalah kita pun try kan? Tak ni. Okay. Contoh, tengok contoh. Kalau dia memberi pada 10 orang, kemungkinan 10% akan ada orang yang membeli barang dia. Okay. Saya pernah tengok ada adik kita seorang ni. Dia punya power gila. Dia offline lah. Dia jual kicap, apa nama saya lupa dah, kicap yang pedas tu. Sifu mesti ambil 2 kali. Tak ada. Mana boleh 2 kali. Saya ambil 3 kali. Tak ada yang gurau je. Adik ni, dia cakap, pandai cakap, bang, abang try dulu bang. Free je, try je. Free je. Saya nak bagi dekat abang. Apa tak? Saya nak bagi dekat abang. Free je bang. Try. Saya pun rasa, power lah budak ni. Macam tu sekali. Lepas tu kita pun try. Sedap kan. Lepas tu kita beli lah. Nampak tak? So konsep kat sini, kita buat business, any business, tak kira business apa-apa pun, kena beri. Okay, saya buka satu business lah. Business perfume. Okay, business perfume. Saya buka satu business. Sample. Siapa kat sini yang nak 100 sampel perfume ni? Saya nak kasih free je. Awak tanggung kos marketing je. Saya rasa benda ni kena share esok ni. Ini teknik benda free jangan kasih free. Ini teknik saya rasa kena share pula dah. Macam mana Sifu rasa macam mana? Tunggu Sifu komen. Kalau dia cakap share esok, saya akan share esok teknik ni. Benda free jangan kasih free, tapi benda free ni lah yang akan jana income kita besar gila. Serius, saya dan Sifu, kita orang buat konsep benda sama lah. Dalam bisnes kita kena ada buat benda yang free dan orang tak nampak. Sebenarnya dia nampak? Secara sedar tak sedar sebenarnya kita dah buat pancing dah, letak pancing. Sebab apa? Kita dah berada ke atas ni. Kita dah tangan ke atas dah. Kita beri. Jadi saya rasa saya kena share esok sebab ini panjang. Mungkin boleh sampai sejam pun. Masa tidak izinkan. Sebab dia ada lebih kurang, saya boleh bagi contoh detail esok. Okey, esok macam ni. Esok saya bagi contoh macam mana korang nak gunakan bisnes korang. Nanti esok korang kena beritahu korang buat bisnes apa. Okey, korang buat bisnes apa esok? Ada yang buat perfume, ada yang buat ubat kuat je kan? Ubat kuat, ada yang buat kasut, ada yang buat apa lagi? Okey. So saya nak esok korang datang live. Okey,
kita akan cerita topik dia, 3 strategi, ikutlah 3 strategi ke apa ke. Macam mana korang nak bagi benda percuma, ataupun nanti saya buat ayat lah, ayat yang sesuai. So korang tengok, oh rupa-rupanya aku boleh buat benda ni. Kalau bisnes stiker, boleh juga. Tak kira, ini any business boleh buat. Kalau saya bagi contoh yang perfume tadi, memang korang nampak terus, tapi tak best lah cerita hari ni. Saya nak cerita esok. Boleh saya cerita esok? Sebab benda ni makan masa sejam. Kalau saya tambah lagi ni memang panjang lah. Okay. Bisnes makanan boleh, vitamin C boleh, sneaker boleh, perfume boleh. Apa lagi? Okay, korang cuba tulis apa bisnes korang sekarang ni. Tengok dia dah faham dah. Sama lah macam Sifu bagi ni, bagi ilmu free. Nampak? Dan kita bagi ilmu free, tapi bukan free. Nampak? Tapi korang kena bayar tak? Tak kena bayar. Free kan? Tapi di mana saya buat sales? Di mana saya buat duit? Takkan saya penat-penat kan dengan saya set up macam ni kan, iMac apa semua saya set up. Takkan saya nak kasih free. Tapi kasih free pun nak tahu esok. Esok saya boleh beritahu. Cadar boleh, servis facial boleh, singkap Hello Teleco pun boleh, servis jahitan baju pun boleh, jersey pun boleh, baju Melayu pun boleh. Banyak benda. Tuition pun boleh, banyak. Tuition lagi banyak, tuition serius, tuition banyak lagi. Servis facial bersemah pun boleh. Apa lagi? Real estate lagi boleh. Jersey pun lagi boleh. Banyak benda yang korang tak boleh nak fikir. Macam mana? Nanti bagi free course pula. Nanti kalau esok. Kokoja boleh. Ubat kuat. Tak habis lagi ubat kuat boleh. Bisnes mi Sabah pun boleh. Affiliate lagi lah. Benda free kita bagi kan. Tudung pun boleh. Nikah tak ada nikah free bang. Nikah kena bayar bang. Susu dia je nikah kan. Okay. So tinggal 10 minit lagi. Apa lagi? Korang buat bisnes apa? Restoran lagi boleh. Restoran saya boleh bagi contoh. Memang power lah. Dia buat daripada customer tak ada sampai customer beratur tempat dia. Produk makanan, perkhidmatan, upah haji umrah boleh. So nak cakapnya benda free ni, kalau kita buat satu funnel, funnel cerita lain pula. Sifu kan? Yang di Amiro tu sifu saya lah. Funnel cerita lain pula. Funnel saya boleh buat live lain pula. Faham? Okay, so banyak benda yang korang belajar. Okay, bagi contoh lah. Sifu saya bagi contoh. Okay, saya bagi contoh produk makanan. Dekat yang latest lah, produk makanan. Ni siapa yang buat produk makanan boleh dengar lah kan? Okay. Ada satu, saya lupa nama kedai apa. Daripada tak ada customer, okay, dia buat simple je dia buat. Nanti lepas habis PKP korang boleh buat lah. Apa dia? Free air. Free air je bang. Air apa? Jangan buat free air Milo shake. Oreo shake. Apa dia? Apa ni? Apa lagi Air saya pun tak tahu. Air yang mahal-mahal lah. Sorry, banyak angin betul lah malam ni. Okey, banyak angin. Jadi jangan bagi air yang mahal-mahal tu. Bagi air free yang murah. Alah, Teo Ice. Berapa je dia punya dia punya modal dia kan? Teo Ice satu balang, satu balang Teo Ice dengan air semua berapa ringgit je modal dia. Bagi free. Bagi 2 air. Air Bandung, Teo Ice contoh. Tengok kedai korang tengok orang dia macam ni tau. Dia tahu yang korang bagi air free. So dia akan pergi lah. Dia lepak. Dia takkan minum air je bang. Kakak-kakak, adik-adik, abang ipar semua. Abang ipar. Dia akan order juga makanan. Dia order makanan. So restoran korang, daripada yang tak ada orang datang. Ramai lagi datang. Okay, nampak? Itu preview. Teknik dia macam mana? Dia ada teknik juga. Dia jangan terus bagi air kosong. Okay, hari ni saya bagi free air. Lepas tu orang tak ramai datang. Dia ada teknik dia juga. Kita kena iklan. Cara ubah iklan macam mana. Esok lah saya share. Saya share esok. Okay, servis runner boleh. Servis runner sebenarnya boleh buat duit besar. Serius runner ni. Dia kena pandai tune.
tune dia punya ni. Kalau korang buat survey runner macam runner Foodpanda apa semua kan, saya tak jumpa setakat ni yang guna konsep ni. Tapi tak tahulah Foodpanda bagi ke tak. Tapi saya rasa boleh je buat je konsep macam ni kan. Nanti esok saya share. Okey, maaf tadi line tak clear. Ejen harta nak insurans okey ke? Boleh, tak ada masalah. Zaman belajar selalu pergi kedai makan air free. Betul tu Sifu. Tengok, zaman belajar dulu selalu pergi kedai makan yang dia bagi air free. Okey, free air, nak aiskrim tambah duit lagi bang. Betul, air sirap free. Air sirap, nampak? Murah je air sirap, bukan mahal pun. Servis nikah online, amboi, bak nikah laju. Okey, boleh bagi free kelas, free consultation, paling senang free ebook. RM2 makan sampai kenyang. Jangan macam tu. Kita kena fikir, kita jangan benda free. Nampak tak? Kadang-kadang dia akan rugikan kita juga. RM2 makan sampai kenyang. Botak kepala bang, makan sampai kenyang. Orang Malaysia ni melatak dia memang tak ingat akhirat melatak dia. Runner kita cerita dalam kelas 2 jam nanti. Full time saya buat air buah. Oi, air buah boleh bang? Air buah boleh bang? Esok. Okey, ingat esok pukul 10 korang kena beritahu apa bisnes korang, beritahu balik. Okey. So daripada satu bisnes, okey, daripada satu bisnes saya akan bercerita mungkin 5 minit, bisnes kedua 5 minit. So kalau setengah jam, sejam lah saya ambil sejam. Sejam berapa? 60 minit bagi 5 minit berapa? 30 bisnes. Lebih kurang. Banyak 30 bisnes. Okey, mungkin 10 20 bisnes je kot. So siapa cepat, saya akan bercerita macam mana dia nak buat supaya ramai orang yang akan datang kedai dia. Kalau bisnes online macam mana? Bisnes offline macam mana? Okey, insya-Allah. Sebab member ada dapat upah jadi runner satu hari 250, tolak minyak 20, dah dapat 250. Banyak tu, 230 memang banyak dah sehari, kan? Dapat 100 pun dah okey dah. Darat 30 dah 3,000 kan? Okey. Sebelum tu saya nak iklan. Saya pun kena iklan juga. Apa dia? Benda free, siapa nak? Okey, benda free siapa nak? Kalau siapa tak nak tak apa, saya simpan seorang-seorang. Iaitu korang pergi je dekat korang pergi je dekat Google ni, selagi korang pergi, korang ataupun Sifu Amirul sila tulis dekat bawah ni. rahsiabusiness.com. Korang pergi kat sini, rahsiabusiness.com. Ni ada benda free juga. Benda free ni 2 jam saya bagi dekat korang benda free. rahsiabusiness.com. Sorry saya tak. Dia tak ni. Saya kena buka incognito sebab dia simpan cash. Okey, rahsiabusiness.com. Dia akan pergi dekat sini. Siapa lagi nak belajar trik buat duit sewaktu PKP dalam musim Ramadan dan Raya akan datang? Okey. Saya ada beritahu. Ini dalam 3 minit je. Korang boleh tengok video saya ni. Ada link dekat bawah. Okey, ada link dekat bawah tu, boleh klik. Mempersembahkan. Ini saya punya produk free je. Harga dia sebenarnya 197, tapi memang kita orang buat kerja gila, kita orang kasih free je. Okey, kelas webinar ni kami sponsor itu 100% percuma kepada anda. Tengok, benda free. Esok korang belajar funnel ni. Okey, ini salah satu bisnes yang kita orang buat dalam masa 1 2 3 5 hari. Kita orang generate 21,000 bersih. Okey, bukan jual face mask, bukan jual hand sanitizer, bukan jual kurma. Ini cikgu kita orang lah. Dekat 100,000 dalam masa 2 minggu ke seminggu, saya lupa. Okey, ini affiliate kita orang. Okey, isi je nama, mobile telefon dan juga email. Nanti kita orang akan beritahu bila kita orang akan kenapa dia tendang. Bila kita orang akan start buat bagi ilmu free ni lah. Okey, dia 2 jam. Dan kita akan buat mungkin petang. Sebab kalau kita buat waktu pukul 10 malam macam live macam biasa kan, pukul 10 sampai pukul 12 nanti penat. Okey, so kita akan buat petang. Petang insya-Allah mungkin dalam pukul 2 ataupun pukul 3 petang, mungkin tak lama lagi lah. 4 5 6 hari bulan macam tu. Kita akan buat satu webinar, satu perkongsian macam mana korang boleh buat duit dalam musim PKP ni. Okey. Sebelum tu korang boleh tengok dulu video saya ni lah. Ringkas je, saya buat ringkas je video ni. Okey, faham? Okey, esok
jangan lupa datanglah pukul 10 esok insya-Allah di page yang sama. Okay, make sure page ni korang kena buat apa orang cakap, follow buat star. Saya lupa nama dia. Okay, buat nanti kalau ada live dia akan bagi ni lah, bagi notification yang sekarang tengah live. Okay, insya-Allah esok saya bercerita tentang macam mana korang nak bagi benda free tapi bukan free, dia ada funnel dia ada konsep dia ada flow dia. Sebab kalau korang bagi free, sekadar free, korang akan dapat apa? Akan dapat penat lelah je, dan korang akan dapat rugi. Tapi kalau korang ada flow dia, step by step, nanti saya mungkin 3 step lah. Step pertama nak buat apa, step kedua nak buat apa, step ketiga nak buat apa. InsyaAllah saya kena bincang dulu dengan Sifu lah. Mungkin ada 5 step ke, 3 step ke, 4 step ke. So jumpa esok. Saya ucapkan terima kasih. See me first. Okay, terima kasih. See me first. Saya lupa nama dia. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada yang masih setia dengan kita orang yang join live ni. Live ni dah sejam dah. Okay, terima kasih. Kita jumpa esok. Saya mohon maaf jika ada salah silap saya. Okay, insyaAllah saya doakan semoga saya dan juga sahabat saya semua dihindari daripada perkara-perkara yang tak elok lah. COVID-19 apa semua, insyaAllah. Okey, setakat saja. Saya doakan juga semoga korang semua dimewahkan rezeki. Bukan dimurahkan rezeki tau. Asyik murah aja. Dimewahkan rezeki, dimahalkan rezeki. Itu macam tu. Selalu kita doakan orang, semoga kamu dimurahkan rezeki. Janganlah tukarlah. Dimewahkan rezeki, dimahalkan rezeki, diemaskan rezeki. Maksudnya macam satu ni lah, dipermatakan rezeki. Kan? Asyik murah aja kan. Jangan murah-murah aja. Ni mahal-mahal sikit. So saya doakan semoga korang semua dimahalkan rezeki. InsyaAllah. Okey, setakat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.